Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat ya saudara. Bagi saya segala-galanya sekarang ni malam raya saudara. Apa khabar saudara Zamari LC? Doa saya anda sihat. Puan Hajah comel-comel, waalaikumsalam. Katanya saudara Miji Pokte, saudara Jurana Johari, saudara Ramzul Zul, saudara Juliana Johari, saudara Syah Ibrahim, saudara Muhammad Faridan Tukiman. Terima kasih. Bulan terang. Saudara Yusuf Awang, salam Adil Fit Adha dari Tanah Merah. Terima kasih. Saudara Jebat Pembela dari Kulim Kedah hadir, Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Begitu juga saudara Azlin Abdullah, Raja Kamal, Raja Bazian, setengah makan lemang agaknya tu saudara. Saudara Richard Bakri, saudara Mat Remy Muhammad Siddiq. Salam. Saudara Abu Nem, saudara Kasim Maddin dari Bukit Sentosa Rawang, saudara Kamarudin Harun, waalaikumsalam dari Shah Alam. Saudara Syed Mat Mahani dari Taiping. Saudara Mat Mahani dari Taiping Perak. Saudara Hashim Aliah, apa khabar Melaka? Selamat Hari Raya Aidiladha. Muhammad Yusuf Ishak, salam Hari Raya dari Kedah. Kita juga Rusina Keringot, apa khabar? Saudara Jejak Rimba, semoga sentiasa dilindungi oleh Allah kita semua, saudara. Saudara Abu Nem, saudara Muhammad Syafri Zainuddin. Kita juga saudara Papa Hafiz. Eid Mubarak. Terima kasih saudara Zack Zul, saudara Jalal Ali, saudara Muhammad Harith Hashim, saudara Zamri TJ, saudara Syaha, saudara Wak Rafi'i. Apa khabar saudara? Salam Hari Raya ni, malam raya saudara. Muhammad Rizal, begitu juga Mat Sani, saudara Abdullah, Jonit Hamzah, saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, saudara Jaafar Ali, salam satu Malaysia, saudara Zack Zul, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, saudara Muhammad Asri dari Kuantan. Kita juga saudara Sanisi Yusof Muhammad, saudara Muhammad Kepli, saudara Rosli Mishah, saudara Zamri TJ. Semua mengucapkan salam Aidiladha. Alhamdulillah. Sebab malam ini saudara semua kita sedang menanti hari besok untuk memulakan ibadah solat sunat Aidiladha, dan mana yang nak melakukan korban pasti akan memulakan memulakan penyembelihan. Saudara Muhammad Kapli, apa khabar? Saudara Abdul Ghaffar Hamzah, salam dari Kuantan. Raja Kamal, Raja Baizan, selamat Hari Raya Aidiladha untuk saya dan semua teman-teman. Yang mana salam Aidil Yana Man, salam Aidiladha. Saudara Ibrahim Said, terima kasih. Saudara Puan Nuraini Adnan, saudara Rosli Mishah, begitu juga Cik Nurlia di Buyung, saudara Syaha, Ibrahim Said, terima kasih. Puan Fazilah Awang dari Pulau Pinang hadir, kata terima kasih. Semua saya ucapkan salam Aidiladha untuk semua. Saya yakin Puan Nurizan Said, salam untuk semua. Begitu juga Abdul Aziz dari Miri Sarawak. Saudara yang mana tak sempat saya santun, saya minta maaf, dan insya-Allah akan saya santun usai pencerahan nanti ya. Saudara Dian Syah dari Kampung Baru. Saudara, saya yakin mungkin saudara ada yang sudah pun sampai di rumah, di kampung halaman untuk sama-sama makan malam sempena Aidiladha, dan mungkin ada juga yang dalam perjalanan. Bawa kita baik-baik saudara. Saudara Bismillah Takbir. Begitu juga Syam Haji Nawawi. Saudara, hari ini tanggal 28 Jun, hari Rabu, dan besok insya-Allah kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Tetapi jangan lupa saudara, hari ini adalah merupakan hari yang ke-1196 virus menjangkiti warga kita. Masih ada lagi saudara Ibjah, itu saudara Hamid dari Kuantan, salam Raya Aidiladha katanya. Saudara Dian Syah, begitu juga saudara Lim. Terima kasih saudara Lim. Saudara Muhammad Sapri Zainuddin, begitu juga saudara Syam Haji Nawawi, Raja Syahrizad. Saudara Mat Sapri Zainuddin, salam Aidiladha. Saudara Hashim Atan, selamat Hari Raya Aidiladha. Urut Bismillah dari Tanah Merah, selamat Hari Raya Korban. Wan M. Bakri
mengucapkan kepada semua teman-teman selamat Hari Raya. Begitu juga Puan Syarifah Hafifah, salam Aidiladha untuk semua katanya. Said bin Yahya, salam Aidiladha. Cikgu Nur Asyari, semoga semua mendapat keberkatan. Saudara Said bin Yahya, semua mendapat keberkatan sempena Aidiladha. Cuma saya nak mengingatkan anda, jangan lupa virus masih ada lagi dan pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Ya, Saudara Hafiz Hazara, bila bertemu dengan family, keluarga yang datang dari jauh dan dekat, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Kerana kita bimbanglah, saudara. Memanglah, nampaknya kayaknya berkurangan sebab semalam, kemarin kita dapat laporan tinggal dalam tempoh seminggu 2,698. Tapi artinya, virus tersebut masih lagi ada, saudara. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang e-commerce. Kerana masing-masing sibuk untuk menyambut raya, persiapan, saudara. Jadi kita terus masuk ke segmen naluri kehidupan, saudara. Sambil-sambil kita tunggu lemang ataupun tunggu rendang ataupun berbicara dengan teman-teman di rumah, Cik Rosli, Saudara Zainuddin Mat, Saudara Sofi, salam Aidiladha, Saudara Sek, Puan Saklina, saudara. Cot Tanjung, Cot Tunjang Mansur, Saudara Azwar Jalil, Saudara Ibrahim Ismail dari Kota Baru, Kelantan. Begitu Jai Pijo. Terima kasih saudara hadir. Jangan lupa saudara. Saya minta bukan sedekah saudara. Sempena Hari Raya Aidiladha ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita penuhkan kita punya ini supaya inilah cara kita merayakan Aidiladha bersama-sama dengan saya, Cik Rosli, supaya memberi semangat kepada saya. Ya, saudara Teratai 69, salam dari Kelantan kepada Teratai 62. Baik saudara, dalam segmen naluri kehidupan ini, saya minta saya hayati, kerana ingat saudara, saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz yang bertauliah. Cuma saya menyantuni teman-teman yang menghantar kiriman. Terima kasih bagi mereka yang menghantar Tuan Haji Azhar Belum Manap yang like, share dan subscribe. Terima kasih. Seronok saya tengok saudara bila naik, bila begitu semangat. Ya, Saudara Khalid FAM, Saudara Puan Noria Asyad, Saudara Nur Zamri, Nur Zaman. Tak ada buat apa, tekan-tekan ajalah like, share dan subscribe saudara. Baik saudara. Sebenarnya saudara, musibah itu saya ringkasnya ditakrifkan sebagai sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Ya, seperti kematian, kesakitan, kemiskinan, ketakutan, kegagalan, kesedihan, bencana dan lain-lain. Jadi, Allah pasti menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Kita tidak suka kematian. Namun siapakah yang dapat mengelakkan daripada terjadinya kejadian kematian? Kita memang benci pada kesakitan. Tapi itulah saudara lumrah hidup. Musibah ditakdirkan untuk menyerlahkan nilai diri kita di sisi Allah. Terutamanya Allah hendak menilai, walaupun hakikatnya Allah Maha mengetahui sejauh mana keimanan hati kita. Sesungguhnya saudara, Allah menilai hati kita dan amalan kita. Musibah, ada sekurang-kurangnya 3 jenis musibah saudara, walaupun pada hakikatnya musibah itu sama saja. Tapi yang berbeza adalah disebabkan keadaan diri yang menerimanya dan bagaimana ia bertindak ketika menghadapi musibah tersebut. 3 jenis musibah itu saudara. Satu itu kafarah. Kafarah ini berlaku ke atas orang yang baik. Tapi ketika itu, dia terlanjur melakukan kejahatan kerana kelalaian dan tidak mampu melawan hawa nafsu. Maka musibah itu diturunkan sebagai tebusan untuk menghapuskan dosa serta ketelanjurannya. Artinya saudara, Allah membalas kesalahannya di dunia untuk melepaskannya daripada dibalas di akhirat. Musibah ini saudara lebih baik kerana azab di dunia lebih ringan berbanding azab di akhirat. Kafarah ialah ujian untuk orang yang baik yang berbuat jahat. Dengan itu ujian orang baik tersebut akan mendapat peringatan dan amaran atas kelalaian dan keterlanjurannya. Lalu mereka berusaha untuk bertaubat kepada Allah. Itu kafarah saudara. Ini musibah jenis kafarah. Musibah kedua adalah bala saudara. Ia satu bentuk ujian yang dikenakan ke atas orang jahat yang melakukan kejahatan.
Saudara, Allah mendatangkan musibah itu sebagai hukuman di dunia sebelum ia dihukum dengan lebih berat di akhirat. Dengan kemurkaannya, Allah turunkan kesengsaraan di dunia lagi sebelum orang itu diazab di neraka nanti. Orang yang begini akan disiksa 2 kali, saudara. Iaitu di dunia dan di akhirat, saudara. Itu dikatakan bala, saudara. Berusahalah kita untuk mengelak bala supaya jangan kita melakukan kejahatan. Dan yang ketiga adalah ibtila. Ibtila itu musibah yang dikenakan ke atas orang yang baik ketika dia melakukan kebaikan. Buat baik pun ada juga ujian daripada Allah. Kerana musibah ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang taat. Kerana dengan ibtila ini, seorang hamba itu akan mendapat pahala yang berganda dan ditinggikan darjatnya di sisi Allah. Saudara. Dengan musibah, mereka mendapat pahala syahid, pahala sabar, pahala redha, pahala qanaah, pahala pemaaf, pahala bersangka baik dan sebagainya. Ibtilah adalah ujian ke atas orang baik yang berbuat baik. Oleh itu, saudara, berusahalah kita untuk melakukan kebaikan sepanjang kehidupan kita di dunia yang fana ini, saudara. Ini sedikit tazkirah sambil kita nak menunggu hari raya besok, saudara. Dan saya menyantuni mutiara kata kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Selamat Hari Raya Aidiladha, Tan Sri. Katanya, perkara yang paling berat untuk dilaksanakan adalah ikhlas. Kerana dengan menghilangkan rasa riak di hati yang bersalutkan kesombongan di duniawi. Itu yang paling penting. Dan perkara itulah paling berat untuk dilaksanakan. Saya, Tan Sri Osu mengingatkan kita, katanya, perkara yang paling berat untuk dilaksanakan adalah ikhlas dengan menghilangkan rasa riak di hati, bersalutkan kesombongan duniawi. Itu yang paling sukar untuk dilakukan. Ya, saudara, hayatilah kata-kata mutiara daripada teman-teman kita. Terima kasih, Tan Sri. Semoga Tan Sri berbahagia bersama family dalam meraihkan Hari Raya Korban Aidiladha, saudara. Bagaimana pula dengan pantun Pak Nazil? Pak Nazil walaupun sibuk, mungkin dia duduk di Perlis, buat ketupat agaknya, masih lagi menghantar kiriman kepada kita untuk perkongsian pantunnya, saudara. Menurut Pak Nazil, kari kerisi sedap rasanya sampai meleleh liur menanti, puput pindang dihidang tak jemu. Sistem demokrasi ada lemahnya. Pemimpin dipilih atas populariti, terkadang-kadang kurang berilmu. Jadi Pak Nazil memikirkan bahawa katanya sistem demokrasinya ada kalanya. Saudara, ada lemahnya, saudara. Kerana dia memilih orang tu mengikut popularitinya. Tambah Pak Nazil lagi, Mak Sukini adik Mak Milah tinggal di Kedah asal negeri. Jiwa murni mentaati Allah, balasan indah tidak terperi. Malam Hari Raya Aidiladha ini, Pak Nazil mengingatkan kita supaya jiwa murni dan mentaati Allah itulah akan mendapat balasan indah yang tidak terperi. Terima kasih Pak Nazil. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya batin dari saya, saudara. Baik, saudara. Walaupun Hari Raya, saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika kita berbelanja wang negara tanpa had, khawatir dan bimbang negara boleh jadi muflis, saudara. Sekarang ni pun barang mahal. Barang dah naik dan meningkat. Tapi janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Dan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini, saya perlu mengingatkan bahawa anda bebas untuk menyunting, untuk memasukkan dalam mana-mana channel sekalipun. Tidak ada halangan bagi saya. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda masukkan dalam pelbagai channel, saudara. Ini, kena ingat, saudara, adalah pencarian politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Bila saya memberi komen atau memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip kita bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu paling penting. Kalau saudara nak menyantuni, tak ada masalah. Hantarkan kiriman saudara. Asalkan kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang ada adab susilanya, saudara. Ingat, saudara, kita warga bangsa cinta damai, menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Ya? Salam, saudara Azam, dia kata salam idola. Ada tumbang lembu ke? Tak ada tahun ni.
dalam keadaan kedudukan ekonomi tak begitu mengizinkan. Ya, Puan Norma Abdullah, Waalaikumsalam. Zuraini, saudara Azam, ya, saudara Musin, salam Aidiladha, saudara. Begitu juga saudara Ahmad Map, salam. Saudara Elias Muhammad, Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Adi Warna, saudara Mak Zaki, saudara Anan Mahasya, saudara Amal Mahir. Saudara yang mana tak sempat saya santun ni, saya minta maaf lah saudara, ya. Baik, seperti biasa, saya mulakan peringatan kita sebab kawan saya dia kata walau macam mana pun saya kena baca persoalan perkara ini supaya mengingatkan kita. Orang jemu pun tak apalah, kata tubikanlah, iaitu 5 rukun negara. Ingat saudara, negara kita mempunyai 5 rukun negara. Rukun pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kita berpeganglah saudara kepada 5 prinsip rukun negara ini. Saudara, untuk kehidupan kita dalam masyarakat yang berbilang kaum ini, agar negara kita sentiasa berada dalam keadaan yang penuh rahmah. Saudara, kabar dari Mekah, katanya setelah dihitung oleh Jabatan Perangkaan Arab Saudi, akhirnya dapatlah tahu jumlah sebenarnya mereka yang melakukan ibadah haji tahun ini adalah 1,845,045 orang. Termasuklah 184,000 jemaah domestik. Jadi jumlah sebut seramai 1,660,915 merupakan jemaah antarabangsa yang tiba dari 150 buah negara yang melakukan ibadah haji. Demikian laporan daripada Berita Arab, ya saudara. Jadi jumlah antarabangsa dari negara Asia dilaporkan paling ramai, iaitu mewakili 65%. Atau 1,056,317 jemaah. Itu diikuti dengan negara Arab, iaitu 21%, jumlahnya 346,214 orang. Afrika 13,4% ataupun 221,863 orang. Negara Barat termasuk Eropah, Amerika dan Australia serta lain-lain negara yang tidak dikategorikan, iaitu 2.1%. Jumlahnya 36,521. Artinya, warga daripada negara Asia inilah paling ramai saudara. Sebab itu banyak orang kata bahawa Islam itu akan subur di sebelah negara Asia ini saudara. Dan menurut jabatan itu, seramai 1,593,271 jemaah tiba melalui lapangan terbang, termasuk 242,272 di bawah inisiatif Makkah Route. Jumlah ketibaan melalui jalan darat adalah seramai 60,813, manakala 6,831 jemaah yang tiba melalui pelabuhan laut. Itu saya beri penjelasan saudara. Jumlah keseluruhannya. Tahu juga baik teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang mengerjakan ibadah haji. Hari ini saudara, warga jemaah haji dari seluruh dunia mulalah melengkapkan satu lagi rukun ibadahnya, itu melontar jamrah. Bermula hari ini saudara. Dan bermula sejak subuh lagi. Ratusan ribu jemaah memulakan ibadah melontar di Jamrah Kubra untuk tahlul awal. Dah mula dah tadi pagi tadi saudara. Dan jemaah memulakan perjalanan ke Mina berdekatan dengan Mekah tatkala cuaca kini, waduh tinggi saudara, mencecah 48 darjah Celsius saudara. Panas. Semoga teman-teman kita yang berada di Mekah mendapat rahmah dan dilindungi daripada sebarang musibah. Saudara, mereka selesai berwukuf di Arafah. Kemudian bakal disusuli dengan ibadah melontar di ketiga jamrah, iaitu di Wustu, Sugro dan Kubra pada hari-hari tasyrik. Lebih 1,8 juta jemaah, majoritinya dari luar Saudi, menunaikan ibadah haji untuk pertama kali tahun ini tanpa sekatan. Saudara, angka itu diumumkan oleh pihak berkuasa Saudi. Sebenarnya saudara, rukun melontar jamrah ini menandakan bermulanya cuti Aidiladha selama 3 hari di tanah Arab.
Artinya hari ini Arab sudah pun cuti selama 3 hari. Seluruh tanah Arab mengisytiharkan cuti umum selama 3 hari sempena. Bermulanya cuti adalah selama 3 hari sempena mereka jemaah melakukan ini lontaran dan juga melakukan mengorbankan haiwan ternakan. Selepas itu, lepas 3 hari barulah jemaah bakal kembali ke Mekah untuk mengerjakan tawaf haji dan sa'i. Maka lengkaplah haji mereka, saudara. Kita berdoa agar mereka semua mendapat haji yang mabruk, saudara. Baik, saudara, di negara kita ini, teman-teman ada yang mengambil kesempatan, khususnya warga dari Selangor. Sebab Selangor, kerajaan negeri memberi tambahan cuti, itu hari Jumaat. Kerajaan Persekutuan tak ada. Saudara, besok cuti, tapi hari Jumaat, yang mana di bawah GPA kena datang kerja, saudara, ataupun misi borang cuti. Bagaimanapun untuk teman-teman kita yang berhasrat untuk bercuti, sebab kali ini panjang, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 5 hari, saudara. Dan jika mereka mau bercuti di Cameron Highland, ini masalah besar, saudara, kerana runtuhan tanah berlaku di jalan Simpang Pulai Blue Valley menuju ke Cameron Highland sejak Selasa akibat hujan lebat. Jadi kejadian di laluan FT 185 Seksyen 45 dia berlaku sejak jam 11.25 malam semalam, saudara, dan mengakibatkan kedua-dua arah terhalang. Oleh itu, saudara, eloklah kalau nak pergi ke Cameron Highland tu berhenti dululah, saudara. Keadaan tidak sesuai. Esko Infrastruktur Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata setakat ini memanglah tiada melibatkan kerosakan pada pengguna jalan raya, tetapi keadaan jalan itu masih lagi sedang dalam diperbaiki, cuma satu lorong. Jadi saya selalu peribadi, saya rasa kalau nak bercuti ke Cameron Highland, saudara, tunggulah, tangguhkan seketika, saudara. Dan Jabatan Siasatan Jenayah dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman akan mula melaksanakan ops lancar bermula esok hingga 2 Julai sempena perayaan Hari Raya Aidil Adha. JSPT dalam kenyataan dalam semalam, saudara, memaklumkan operasi berkenaan adalah bagi memastikan agar aliran trafik bergerak dengan baik di seluruh negara. Pihak polis akan meletakkan pegawai anggotanya di traffic light di pelbagai tempat untuk memerhati supaya perjalanan lancar. Dan kalau anda jangan cuba-cubalah nak memotong-motong sesuka hati ataupun melalui jalan yang disediakan khas untuk laluan kecemasan, jangan, saudara. Berhati-hati sebab anggota polis ditempatkan di banyak kawasan. Demikian menurut pihak polis. Selain itu, persimpangan lampu isyarat atau persimpangan dijangka berlaku kesesakan hotspot yang melampau turut dipantau bagi memberi keselesaan pergerakan lalu lintas. Demikian menurut kenyataan JSPT dan memberi peringatan kepada pengguna jalan raya agar sentiasa bekerjasama, berhemah, berhati-hati dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan bagi mengelak berlakunya kemalangan. Ingat, saudara, ya. Baik, saudara, dan sejak daripada pagi tadi, saudara, beberapa laluan sudah pun mula sesak. Antara yang sesak, saudara, tentulah di laluan Tol Gombak. Kerana sebagaimana saya katakan, warga Pantai Timur mereka menyambut Hari Raya Aidil Adha ini memang itu satu sambutan yang memang ditunggu-tunggu oleh mereka. Sambutan Aidil Adha di Kelantan memang cukup meriah. Jadi sebab itu petang tadi tol di Gombak memang sendat. Jadi saya mengharapkan teman-teman yang memandu melalui pelbagai tol berhati-hati, bersabarlah. Saudara, itu laporan kita terima, saudara. Antaranya juru cakap PLAS memaklumkan lebuh raya utara selatan perlahan di Slim River menuju Sungkai arah utara dan Bandar Kasia di Pulau Pinang ke Juru. Trafik perlahan akibat lori rosak di kilometer 13.1 lebuh raya Baru Lembah Kelang NKVE arah selatan dari Subang ke Shah Alam dan lorong kiri ditutup. Selain itu, trafik perlahan di kilometer 263 arah selatan dari Seremban ke Port Dickson juga akibat lori rosak. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia berkata aliran trafik lebuh raya KL Karak menuju Pantai Timur
perlahan bermula dari Plaza Tol Gombak ke Genting Sempah dan Bukit Tinggi ke Lentang. Di kilometer 25.7 ke Genting Sempah, trafik perlahan dari timur sebelum masuk ke Plaza Tol Karak. Menurut LLM, trafik arah ke utara juga perlahan dari Kulai, Johor ke Sedenak, Plaza Tol Skudai ke Kulai dan Pandan ke Bandar Datuk On serta Plaza Tol Sungai Besi menuju ke Universiti Putra Malaysia Serdang. Itu yang nak pergi ke selatan, begitu juga kedua-dua hala, saudara. Berhati-hatilah dan bersabarlah, saudara. Keadaan sesak sekarang ni. Cuma dalam keadaan begini, saya selepas tentang laporan kesakan lalu lintas, saya ingin menyantuni sedikit keresahan. Ini keresahan daripada Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, apabila beliau memaklumkan bahawa Kementerian Dalam Negeri telah pun mendedahkan sejumlah 1,120 pekerja asing yang dibawa masuk ke negara ini dari Januari hingga Mei lalu. Sebenarnya mereka masih belum mendapat pekerjaan. Menurut menterinya, Datuk Seri Saifuddin, langkah segera sudah dilakukan bagi mengesan ejen yang membawa masuk pekerja berkenaan selain turut menyerah hitamkan majikan yang terbabit. Ini yang keadaannya kadang-kadang, saudara, bila mereka datang, dijanjikan kerja, mereka mengeluarkan wang yang banyak, dengan tambang dan sebagainya, tapi bila sampai ke sini, mereka tiada pekerjaan. Itu yang akibatnya kadang-kadang tercetuslah jenayah. Itu keadaan. Bagaimanapun, pihak Kementerian Dalam Negeri sedang memantau dan mengenal pasti ejen-ejen ataupun majikan-majikan yang katanya mahu menggunakan pekerja tapi mereka tidak mengambil. Jadi usaha kami, kata Datuk Seri Saifuddin, ketika ini adalah membantu mereka untuk mendapatkan majikan dan peluang kerja baru. Dah satu kerja pula. Akhirnya Kementerian Dalam Negeri pula terpaksa membantu pendatang ini untuk mendapatkan pekerja. Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka terpedaya dan ditipu oleh ejen-ejen yang matlamat mereka lain tak ada. Hanya untuk mencari kekayaan atas penditaran orang lain, saudara. Bagaimanapun, menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, pihaknya akan berusaha sebaik mungkin menguraikan masalah yang tercetus. Dan pihak Kementerian Dalam Negeri akan memantau serta mengetatkan sebarang usaha untuk mendapatkan permit membawa masuk pekerja-pekerja dari asing. Ya, saudara. Sesuatu yang agak menggembirakan. Ini untuk warga Felda. Teman-teman yang sekarang balik kampung, balik kawasan Felda, ada sedikit berita gembira. Di sebalik perlantikan Datuk Sabri Cik sebagai pengerusi Felda yang baru, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menandatangani perjanjian yang melibatkan jaminan kerajaan kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun Felda untuk menstrukturkan semula pinjaman agensi tersebut. Dan ini melibatkan terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kedudukan kewangan Felda. Jaminan kerajaan ini dijangka dapat menstabilkan kedudukan kewangan Felda serta menjamin model perniagaan yang lebih mampan supaya ia terus berupaya mengangkat mobiliti sosial warga peneroka dan generasi baru Felda. Menurut Yang Amat Perdana Menteri, sebahagian besar penstrukturan semula pinjaman Felda ini akan melibatkan pengurangan prinsipal hutang Felda bersama institusi kewangan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Ia juga akan mengurangkan kos kewangan Felda terhadap kadar faedah yang dikenakan serta membolehkan Felda memberi pemansuhan 80% hutang peneroka berjumlah 8.3 bilion yang dilaksanakan pada tahun 2021, saudara. Kerajaan telah menambah baik tata kelola penyaluran dana kepada Felda sebagai agensi badan berkanun kerajaan dengan melantik amanah raya trustee sebagai pemegang amanah transaksi akaun bagi memastikan pelan transformasi Felda berada di landasan yang tepat serta memenuhi keperluan accountability dan integriti. Kerajaan juga telah bersetuju memberi jaminan kerajaan kepada Felda dulu pada tahun 2019 bagi membolehkan agensi tersebut melaksanakan pelan pemulihannya di bawah program transformasi Felda yang telah bermula pada tahun 2020 untuk tempoh 5 tahun. Jadi, saudara, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sedang berusaha untuk memastikan agar warga Felda tidak terus terkesan dengan hutang-hutang, hutang lapuk dan sebagainya.
Saya yakin generasi Felda hari ini mungkinlah terdiri di kalangan generasi kedua ataupun ketiga. Kerana generasi pertama tu tak berapa ramai yang ada lah sekarang. Dan kita juga mengucapkan syabas serta tahniah kepada Datuk Sri Ahmad Sabri Cik setelah pihak Felda mengumumkan pelantikannya sebagai pengurusi yang baru berkuat kuasa bermula pada 1 Julai 2023. Felda dalam kenyataan berkata pihaknya optimis bahawa pelantikan ini akan dapat meneruskan kesinambungan usaha-usaha transformasi yang telah berjalan selama ini demi kemaslahatan warga Felda. Saudara, Felda juga turut mengucapkan setinggi terima kasih kepada Tan Sri Idris Yusof yang telah pun menamatkan khidmatnya sebagai pengurusi Felda pada 30 Jun 2023. Ya, saudara, nampak gayanya saya melihat ada sinar baru kepada Felda. Kerana jangan lupa, Datuk Sri Sabri Cik juga adalah mantan menteri. Dia bekas menteri. Dulu pun Tan Sri Samad bekas menteri, Tan Sri Sari Samad bekas menteri, Tan Sri Idris Yusof juga bekas menteri. Jadi bukan senang. Cuma saya senyum sikit, saudara. Kalau orang mengatakan Perdana Menteri dendam, macam mana dia berdendam? Dulu bila pernah berdebat dengan Datuk Sabri Cik, dia ada orang bahasa dulu, jangan lupa saudara. Jadi dalam debat itu macam-macam lah. Lanyak-melanyak. Tetapi dalam isu yang menyentuh soal kebajikan rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak meletakkan dendam dan sebagainya. Semua itu sudah berlalu, yang sudah. Beliau mau melihat ke depan dan beliau yakin dengan pelantikan Datuk Sabri Cik sebagai pengurusi baru Felda, maka Felda akan terus berkembang dan dapat memperbaiki kehidupan warganya. Saya nak jelaskan saudara, banyak orang mengatakan, membuat tuduhan bahawa Felda ini berada di bawah Kementerian Kelolaan Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab itu pelantikan pengurusi ataupun pemerintahan pengurusinya ditentukan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Pementeri Datuk Seri Zahid. Sebenarnya tak betul saudara. Felda dan Petronas, dulu 3 agensi saudara. Felda, Petronas dan Bank Bumi Putra. Sejak zaman ia diasaskan lagi, daripada zaman Tun Razak lagi, ia diletakkan di bawah kawalan Selia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bukan di bawah Timbalan Perdana Menteri ataupun Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Itu tak betul, saudara. Saya nak perbetulkan di sini sebab ramai yang menuduh. Konon-kononnya katanya bahawa Presiden UMNO tak sehaluan dengan pengurusi Felda. Tak betul, saudara. Yang menentukan seorang tu meneruskan tugas berjawatannya di Felda ataupun tidak, itu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Begitu juga pelantikan. Tidak ada kena-mengena, saudara. Saya perlu menjelaskan begini, saudara. Dan kita masuk segmen politik, saudara. Segmen politik hari ini saya tersenyum sikit, saudara, apabila Ketua Pemuda PAS akhirnya mengakui, beliau sebagai Ketua Pemuda, bahawa dia mengakui bahawa besar kemungkinan calon-calon yang akan bertanding dalam 6 pilihan raya negeri nanti daripada parti PAS hanya 10% saja terdiri daripada kalangan ahli pergerakan pemuda. Ertinya 10% calon muda dalam PRN yang ke-6 ni. Jadi demikian kata Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli. Kerana dia mengakui sukar untuk mencari ataupun mencapai jumlah 30% calon muda sebagaimana yang disasarkan oleh parti itu. Berbeza dengan UMNO, saudara. UMNO memang jelas. Dulu kita rasanya kali ini lebih ramai lagi calon-calon muda, muka-muka baru. Jadi apakah ini menggambarkan anak muda semakin berkurangan dengan PAS? Ataupun PAS lebih banyak meletakkan kepentingan untuk jawatan-jawatan kepada orang yang lebih tua? Jadi kalau gitu keadaannya, saya bersimpatilah pada anak muda. Itu keadaannya. Ini pernyataan yang hari ini menurut Saudara Ahmad Fadli Syari selaku Ketua Pemuda PAS yang menyatakan kemungkinan besar PAS akan mengenengahkan hanya 10% calon muda pada pilihan raya di 6 buah negeri. Itu saya nak jelaskan kepada anda keadaannya. Jangan terkejut kalau kali ini masih lagi lah orang tua tu jugalah bertanding. Baik, saudara. Hari ini saya rasa untuk kita wrap up ataupun selama 3 malam, 6 malam saya bercerita negeri ke negeri. Satu persatu kedudukan
pilihan raya. Dan hari ini genaplah semua negeri, 6 buah negeri itu telah pun mengumumkan bahawa pilihan raya negeri tersebut telah pun membubarkan. Cuma di Negeri Sembilan katanya pada 1 Julai. Mana 30 bulan itu tarikh akhir pembubaran Dewan Undangan Negeri. Artinya secara elok kita kaji sedikit saja. Elok kita lihat sedikit apa ini orang kita baca semula kedudukan. Mungkin anda lupa, tapi bukanlah sebagai dulu saya detailnya tidak saya buat saja. Cuma saya nak bagi tahu kerana dalam PRU dulu di Kedah pilihan raya negeri Kedah memenangi Perikatan Nasional menangi 13 daripada 14 kursi parlimen. Itu masa PRU yang baru lalu. Dan Pakatan Harapan hanya menangi 1 kursi. Barisan Nasional kalah. Tak ada menang. UMNO, Barisan Nasional tiada yang menang. Bagaimanapun kursi DUN dalam pilihan raya umum yang ke-14. Sebelum itu saudara, dari 36 kursi Kedah ada 36 kursi Dewan Undangan Negeri. Parti Keadilan Rakyat dapat 18 sebenarnya saudara. Daripada 36, PKR 18. PAS cuma ada 15 kursi saya. Dan UMNO, Barisan Nasional 3 kursi. Tapi kerana waktu itu kita dalam keadaan bekerjasama dan PKR dan masa itu ada juga Mukris dalam tu Parti Pakatan Harapan. Maka diberilah pelantikan jawatan Ketua Menteri Besar kepada calon daripada Parti PPBM saudara, iaitu Mukris. Bagaimanapun selepas berlakunya Muafakat Nasional dan juga langkah Sheraton, itu kata kerajaan tebuk atap tu, maka di Kedah juga berlaku perubahan politik di mana UMNO menyokong Parti PAS dan juga beberapa pimpinan daripada Dewan Negeri menyokong PAS untuk mentadbir negeri Kedah saudara. Terdapat sejumlah 1.6 juta. Ini pilihan raya akan datang saudara. Terdapat sekitar 1.6 juta pengundi yang bakal menjadi penentu. 70%-nya adalah pengundi Melayu saudara. 15% pengundi Cina dan 7% pengundi India. Di mana pengundi yang berusia 18 hingga 29 tahun, pengundi muda, berjumlah 30%. Itu gambaran yang ada di Kedah sekarang saudara. Bila kita masuk pilihan raya kali ini, 1.6 juta pengundi akan mengundi memilih calon-calon mereka dan kedudukannya 70% pengundi adalah Melayu. 15% Cina dan 7% India. Dengan pengundi yang berusia 18 hingga 29 tahun adalah 30% saudara. 30% daripada 1.86 300, 6318 ada 480,000 lebih kurang saudara pengundi-pengundi muda yang akan terlibat dalam pilihan raya. Jadi PKR bersama PBM dulu saudara, Pakatan Harapan dulu dapat 18 kursi. Dan waktu itu calon daripada UMNO yang menang iaitu Ku Abdul Rahman. Dia dari Muafakat Nasional, dia daripada UMNO, dia melompat. Saudara, waktu pilihan raya yang ke-14 dulu, keadaan di Kedah, kedudukan di Kedah hang. Tak boleh nak tubuh kerajaan. Kerana daripada 36, 14 datang daripada Pakatan Harapan, PKR, dan 14 pula daripada Parti PAS dan rakan-rakannya. Waktu itu PAS bersama dengan UMNO, saudara. Jadi PKR bersama PBM, Pakatan Harapan 18 dan Ku Rahman melompat menyertai PH. Maka jadilah kerajaan itu saudara Mukris Mahathir jadi Menteri Besar. Untuk sekadar renungan saudara, UMNO Barisan Nasional ada di 3 negeri saudara, iaitu di kawasan dunia itu Bandar Baru, Datuk Nur Sabarina Mak Noh, Gua Cempedak Ku Abdul Rahman Ismail dan Sungai Tiang Datuk Suraya Yaakob. Itulah 3 calon UMNO yang menang tadi. Sementara itu PKR saudara, PKR menguasai sekitar 18 kursi. Air Hangat Johari bin Bulat, Kuah Muhammad Firdaus Ahmad, Kota Seputih Dr. Salmi Said, Bukit Kayu Hitam Hajah Halimatun Said, Jitra Mukris. Masa itu semua itu dalam Pakatan Harapan saudara. Jitra Mukris Mahathir, Dargah Tan Kok Yew, Suka Menanti Zamri Yusof,
Kota Darul Aman, Teh Swi Leong, Alun Mengkudu, Datuk Pahar Rozi Zawawi, Anak Bukit, Datuk Amiruddin Hamzah, Kubang Rotan, Asmirul Hamzah, Pengkalan Kundu, Datuk Dr. Ismail Saleh, Gurun, Datuk Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat sekarang, saudara. Bukit Selambau, Syamnuga Merenggak-Sami, Bakar Arang, Saman Ui, Sidam, Robert Ling, Lunas Cikgu Azman dan Kulim Yau Keng Chuan. Kedudukan Pakatan Rakyat, saudara, atau Pakatan Harapan nampak kukuh. Kukuh mereka. Kerana antara kawasan itu juga adalah merangkumi kawasan yang satu ketika dulu dikuasai oleh UMNO. Seperti air hangat di Langkawi, saudara, Kuah. Begitu juga di Jitra. Ini kawasan-kawasan kubu. Sementara itu, Amanah menguasai macam tempat Dr. Ismail di Pengkalan Kudu. Sukar untuk digugat. 4-5 kawasan itu. Jadi dengan 18/4/22. Sebab itu saya mengatakan bahawa besar kemungkinan akan berlaku pergolakan, akan berlaku perubahan yang begitu ketara di Kedah, saudara. Walaupun saya melihat ada waktu mereka mengadakan selawat di stadium Darul Aman. Konon katanya 100,000 ke 10,000, tak kisahlah, saudara. Tetapi apabila rakyat membawa undi, dia tak lari, saudara. Ini saya lihat dalam keadaan sekarang ni. Cuma saya pesan pada kawan-kawan lah. Sama ada daripada UMNO ataupun daripada Parti Perikatan Nasional. Janganlah terlalu merasa yakin bahawa anda mampu untuk menggambai undi yang besar. Kerana Pakatan Harapan, saudara, saya lihat di situ ada 18. PAS cuma ada sekitar dalam 15 yang kukuh. Itu Air Hitam, Cikgu Azhar, Kuala Nerang, Haji Munir Zakaria, Pedu, Saudara Muhammad Razi Amin. Pedu ni kawasan Datuk Mahathir Khalid. Bukit Lada, Saudara Salim Mahmud, Pulau Bukit Pinang, Wan Romani, Tokai, Datuk Dr. Muhammad Hayati, Sungai Limau, Muhammad Azam Samad, Belantik, Muhammad Isa Syafi'i, Jeneri, itu kawasan Menteri Besar, Muhammad Sanusi Makno, Tanjung Dawai, Hanif Ghazali, Pantai Merdeka, Fazli Hashim, Bayu, Abdul Nasir, Kupang, Datuk Najmi Ahmad, Kuala Ketil, Meja Bersara, Mansur dan Merbau Pulas. Itu saja 15 kursi, saudara. 15 kawasan. Yang di situlah nak diagih-agihkan sama ada PAS boleh mengagihkan dengan Perikatan Nasional, terpulang. Tapi saya melihat kalau PAS berkeras mereka akan bertahan situ, akan berlaku three-corner fight. Kalau ada 3 penjuru, saya rasa lebih teruk lagi. Seandainya ada pertandingan 3 penjuru, keadaan sukar untuk diselamatkan. Dan pendapatan saya kabarnya UMNO mungkin dapat menambahkan lagi dia punya pengaruhnya di kawasan di Kedah. Itu mengikut risikan yang saya dapat, saudara. Dan Pakatan Parti Keadilan semakin rancak, semakin move ke hadapan, saudara. Saudara Abdul Rahman Hamzah, salam edahara dari Senai, Johor. Firdaus, Kek Ishak, semua orang Kedah sokong Sanusi. Ya, betul, saudara. Saya tak cakap lepas, ya. Jadi dia cakap melepas ke apa semua, tak kisah ke dia lah. Tetapi walaupun orang kata semua tak boleh, undi itu rahsia, saudara. Kalau dia merasakan semua orang boleh, saya menafikan, saudara. Sebab saya melihat di segi data-data yang ada pada saya. Ya, Saudara Ismail Muhammad, saya cuba akan mengulas di Terengganu, tapi sekejap lagi, saudara. Saya nak tengok tak ada masanya. Tapi saya melihat di Kedah, walaupun orang mengatakan semua orang sokong Sanusi, cuma isu yang dibawa oleh Sanusi adalah isu yang bagi saya lah, isu yang memainkan tentang mau menuntut Pulau Pinang dan sebagainya. Itu yang membuatkan warga Kedah begitu bersemarak semangat mereka dalam isu Pulau Pinang itu lagi. Tetapi bagaimanapun tetap isu akan padam. Saya bila sampai waktunya warga mengundi, membuang di petak undi, saya tetap melihat kepada fakta-fakta yang dapatan saya. Kerana jumlah undi yang diperolehi oleh calon-calon dari Parti Keadilan bukan sikit-sikit, saudara. Bukan sikit-sikit. Jadi kalaulah kurang pun tak banyak mana pun kurangnya, saudara. Baik, itu di Kedah. Untuk berlaku adil, saudara, kita lihat pula di Kelantan. Di Kelantan dia ada 3, di Kelantan sebenarnya terdapat 4 juta pengundi, saudara. 4 juta ada pengundi di Kelantan. Ramai. Bukan 4, minta maaf. 1.4 juta pengundi. Jumlah pengundi di Kelantan adalah 1.4 juta orang. Di mana 95% adalah Melayu,
dan 3% saja warga Cina. Lain-lain tu kurang. Anak muda memainkan peranan sejumlah 31%. Daripada 1.4 juta itu, 31% adalah anak muda yang berusia 18 hingga 29 tahun. Ini di Kelantan, saudara. Ya, terdapat 45 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan PAS dalam pilihan yang lalu, saudara, dia menang 37 kerusi. UMNO dapat 8 kerusi. UMNO, antara kerusi yang dia menang itu Kok Lanas, Datuk Haji Alwi, Gual Ipoh, Cikgu Basri, Bukit Bunga, Datuk Adan Kecik, Air Lanas, Datuk Mustafa Muhammad, Kuala Balah, Datuk Abdul Aziz, Nengiri, Abdul Aziz, Paloh, Haji Imran Arifin dan Galas, 8 saja. Jadi, warga UMNO kena bekerja keras. Saudara, saya rasa saudara jangan bercakap dari segi itulah, saudara. Saudara mencarut tu, saudara. Saudara santuang. Saya tak setuju, saudara. Saudara boleh marah, boleh tak suka, tak mengapa, saudara. Tapi janganlah. Saya cuba berlaku adil, saudara. Saya mengulas apa yang ada di Kedah. Dan sekarang ni saya nak cerita tentang di Kedah, di Kelantan. Saya melihat di Kelantan, jumlah pengundinya 1.4 juta. Jumlah pengundi anak muda, iaitu 18-29 tahun, ada lebih kurang 31%. Kalau nak dikira 31 daripada 1.4, lebih kurang 400 ribu. Besar, saudara, pengundinya. Terpulanglah. Sebab saya melihat penguasaan PAS di 37 kursi Dewan Negeri. Saudara, Awi Adi dia kata siap-siap gali kubur. Tak tahulah saya, saudara. Tapi bila orang nak main bola, tahunya bola itu selalunya bulat. Kita tak tahu. Cuma saya melihat punca di Kelantan dulu adalah kerana siap main-main cah keting. Kerana main cah keting itu ketua-ketua bahagian, bila tak dapat diturunkan sebagai calon, maka dia kata kalau aku tak dapat, biar semua tak dapat. Ini budaya yang berlaku di Kelantan dah lama, saudara. Yang belum dapat diusaikan permasalahannya. Sebab saya lihat, tapi bagaimanapun, ketika kita tengok kubunya memanglah macam di Pekalang Kubur, Ustaz Lan, Kelaboran, Cik Gunan, Pasir Pekan, Ustaz Mat. Di Wakaf Baru, Haji Rosli Abdullah. Di Kijang, Dr. Izani. Di Cempaka dulu tempat pada Allahyarham Datuk Nik Aziz, Tan Sri Nik Aziz. Cempaka, Ustaz Fadhan. Panco, Datuk Nik Amar, Timbalan Menteri Besar lah tu. Tanjung Mas, Kak Ani. Kota Lama, Datuk Anwar Tan. Kota Lama ni yang orang dah berebut sekarang ni. Bunuk Payung, Dr. Ramli. Tendung, Sir Rozi. Pengkalan Pasir, Datuk Haji Hanifah Ahmad. Meranti, Ustaz Nasaruddin. Cetok, Haji Zuraidah. Gual Priuk, Ustaz Mat. Apam Putra, Abdul Rasul. Saloh, Haji Saiful. Pasir Tumbuh, Ustaz Abdul Rahman. Demit, Kak Tas. Tawang, Ustaz Hassan. Pantai Irama, Haji Mi. Jelawat, Cikgu Aziz. Melo, Dr. Yusnan. Kaduk, Haji Azmi. Bukit Panau, Datuk Abdul Fattah. Kemahang, Meja Bersara, Datuk Nizam. Selising, Ustaz Tuan Saripudin. Limbungan, Ustaz Nazlan. Semerak, Tok Wan Hassan. Gaal, Ustaz Rodi. Pulau Condong, Ustaz Azhar. Temangan, Datuk Dr. Fadli Hassan. Kemuning, Ustaz Lee. Mengkebang, Tok Mi Mat Min. Gucil, Hilmi Abdullah. Manik Urai, Abai Uji. Dan Dabung, Tok Mi. Saya melihat, saudara, kalau saya tak silap saya, saudara. Contoh, Dabung, Gucil, Mengkebang. Ini dulu kawasan kubu UMNO. Tapi kerana pimpinan bahagian bercelaru dengan anak buahnya, saudara. Jadi, tu kata cah keting berlaku. Ini bahagian Kuala Kerai tu, saya nampak. Dabung, Manik Urai memanglah, itu dari dulu lagi. Lepas tahun 70-an lagi Manik Urai. Ini adalah kubu pada PAS. Tapi di Dabung, di Gucil, di Mengkebang. Dan saya juga kalau mendengar daripada kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS tadi, bahawa akan diturunkan calon-calonnya, masih mungkin akan menurunkan calon-calon lama jugalah, saudara. Mengertinya mungkin tidak ada perubahan. Tak, cuma 10% saja. Sedangkan kalau kita tengok wajah-wajah atau mereka yang ada dalam ni, saudara, saya tak nampak dia punya menyerlah kepimpinannya. Itu yang saya lihat, saudara. Saya minta maaf, saudara. Saya bercakap secara ulasan, tapi saya tak menafikan bahawa PAS 37 kursi, saudara. Dan saya lihat juga kawasan-kawasan macam di
di mana ya, di Tanjung Mas, Kota Lama. Itu kawasan di Tendung, Meranti. Saudara, Meranti ni dulu memang kuat, tapi sekarang ni begitu di Cetok. Cetok ni kawasan Pasir Mas, saudara. Di Gula Priuk, Apam Putra, ini kawasan-kawasan. Begitu juga macam di Salu. Kawasan-kawasan ini, saudara, adalah kawasan-kawasan UMNO dulu. Kenapa jadi begitu? Sebab berlakunya cah keting. Selagi tidak berlaku perubahan ini, saya nampak Kelantan dulu Malang. Walaupun nampak gayanya kalau mengikut kata kenyataan bila Ketua Pemuda, cuma tak sampai 10% yang muka-muka baru yang akan diturunkan. Dia kena kerja kerat lah. Ya, kadang-kadang ketua bahagian sanggup biar sama saja belaka. Kalau tak dapat dia calon. Itu betul secara Ismail. Itu yang menjadi masalah yang ada dalam landscape politik UMNO di Kelantan. Ini dapatan saya lah. Sebab memang rakyat di Kelantan mahukan perubahan. Tapi bila ada berlakunya cah keting ini yang membuatkan sukar. Kerana sebenar-benar saudara, kalau saudara lihat daripada result pemilihan itu hari, pilihan raya itu hari pun, jumlah kemenangan bukan besar. Dia bukan macam berlaku di Pulau Pinang, macam berlaku di Kedah. Kedah kalau ada kawasan tu sampai dapat 5,000, 6,000 majoriti. Di Kelantan dia punya majoriti sikit-sikit saya. Ada 300, ada 40, ada 50, ada 100. Itu keadaannya saudara. Getinya rakyat masih lagi memberi ruang. Cuma dalam keadaan sekarang ni, saya merasakan mereka yakin. Sebab dalam pilihan raya baru-baru lalu, untuk kursi parlimen, PAS sapu bersih. Itu keadaannya saudara. Cuma 2 kursi je lah, tak silap saya, yang dimenangi oleh calon daripada Pakatan Harapan, tak silap saya. Sebab ini dalam PLU PN menang 13 dari 14 kursi. Pakatan Harapan menang 1 kursi saja. Barisan Nasional kalah semua saja. Jadi berdasar kepada itu mereka yakin bahawa Kelantan itu boleh sustain. Tetapi kalau melihat perkembangan yang ada, kalau tidak berlaku cah keting, ada ruang. Pulanglah pada pimpinan di Kelantan. Bagaimana pula saya cuba nak mengulas kawasan-kawasan Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadi besok mungkin saya akan ulas kawasan-kawasan hotspot. Itu kita tengok pula macam mana. Ini keadaan serupa juga di Terengganu, saudara. Di Terengganu keadaannya saya merasakan bahawa kalau sikap cah keting ni tak diselesaikan, susah. Kalau yang kedua, warga Terengganu nak tengok calon-calon muka-muka baru. Mereka tak nak muka-muka lama. Kerana saudara, di Terengganu sebenarnya ada ruang untuk UMNO dan juga bersama dengan Pakatan Harapan menawan semula Terengganu. Isu-isu banyak ada sekarang ni di Terengganu. Tapi kita tak boleh hanya bersekitar bermain isu kalau calon-calon tu tidak disenangi oleh rakyat tempatan. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, saya sendiri turun ke Terengganu, saya melihat keadaannya. Rakyat nak tengok calon mereka. Bukan kita tu letakkan calon. Ya, saudara Ismail lain dah kena ganggu. Biasalah tu. Ya, saudara. Di Terengganu sebenarnya, saudara, terdapat lebih kurang 900,000 pengundi, saudara. 900,000 pengundi. Daripada 900,000 pengundi kali ini, saudara, 97% adalah Melayu. 3% saja Cina. Lain tak ada. India tak ada, lain kaum tak ada. Jadi 97% tu undi daripada kaum warga pengundi-pengundi Melayu dan Cina cuma 3%. Begitu juga, tetapi ada 31% undi anak-anak muda 18 hingga 29 tahun. Kalau 31%, lebih kurang 300,000 lebih, saudara. Undi daripada anak muda. Yang ini perlu disantuni. Dalam pilihan parlimen baru ni, 8 kursi parlimen, dia ada 8 kursi parlimen. Itu Besut, Stew, Kuala Nerus, Kuala Rengau, Marang, Ulu Terengganu, Dungun, Kemaman. Semua 88 kena sapu oleh PAS. Ini saudara. Ini kita kena sedar lah, saudara. Dan untuk Dewan Undangan Negeri memang ada ruang. Kerana daripada 32 kursi DUN, UMNO ada 10 kursi, saudara. 10 kursi ada DUN, ada UMNO ada 10 dan PAS cuma 22, saudara. Bukan banyak mana pun. Nak cari lebih kurang 7 kursi je lagi, saudara. UMNO, kursi-kursi yang ada UMNO saya nampak boleh kekal. Itu macam di Kuala Besut, Tengku Zaihan, Jertih, Muhammad Fahim Yusof, Ulu Besut, Nawi Muhammad, Permaisuri, Abdul Halim Yusof, Langkap, Sabri Makno, Batu Rakit, Bazlan Abdul Rahman,
Seberang Takir, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman. Telemung, Rozi Mamat. Bukit Besi, Rusi Daud. Dan Kijal, Datuk Seri Ahmad Said. Jadi 10 kursi ni saudara nampak-nampak gayanya bagi warga UMNO, kalaulah kita mengikut kehendak ahli-ahli bawah, tak ada masalah. Jangan pula kita ikut dari atas turun ke bawah saudara, kena dari bawah naik ke atas. PAS ada di Kota Putra, iaitu Muhammad Nur Kuzaini, Jabi Azman Abdul Rahim, Tepuh Hishamuddin Abdul Karim, Buluh Gading Rizwan Hashim, Bukit Tunggal alias Razak, Wakaf Memplam Wan Syukri, Banda Ahmad Shah Muhammad, Ladang Tengku Hasan, Batu Buruk Muhammad Khalil, Alur Limbat Arifin Rahman, Bukit Payung Muhammad Nur Hamzah, Ru Rendang Ahmad Samsuri, iaitu Menteri Besar sekarang, Pengkalan Berangan Sulaiman Sulong, Maneh Hilmi Harun, Kuala Berang Mamat Putih, Ajil Maliaman Kasim, Rantau Abang alias Harun, Surah Wan Effendi Wan Nek, Paka Saiful Bahari, Kemasik Saiful Azmin Syuhaili, Cukai Hanafiah dan Air Putih Abdul Razak. Daripada 22 kursi ni, saya melihat kalau betul-betul kena kandidatnya saudara, Air Putih. Ini kawasan yang UMNO ada ruang. Air Putih, Cukai. Ya kena Hanafiah itu hari menang pun bukan kuat sangat. Saya dah sampai, saya pergi tengok di Bandar Kemaman. Air Putih, Cukai, Kemasik. Begitu juga di Paka. Paka ni kawasan Petronas. Surah agak sukar. Kemudian Ajil. Ajil juga ada ruang. Dah 5 situ saja. 5 kalau 22 tolak 5 tinggal 17. Kalau 5 tolak 17, 5 campur dengan 10, 15. Cuma cari lagi, saya nampak ini, sebenarnya saya lihat saudara, macam di Bukit Payung, Alur Limbat, Ladang. Ladang tu kawasan UMNO dulu saudara. Begitu juga Kota Putra. Ini Wakaf Memplam, itu memang dia punya hardcore saudara. Dan saya lihat, kalaulah kena calonnya, Terengganu boleh berubah. Sebab itu hari pun dalam keadaan macam begitu diserang. Jangan lupa saudara, waktu UMNO cuma dapat 10 kursi itu, waktu saat mereka menyerang Datuk Seri Najib habis-habisan. Pun masih lagi rakyat sokong, tambah pula sekarang ni saudara, saya melihat juga daripada jumlah sebut, pengundi-pengundi yang bertanding waktu itu juga, Parti Keadilan dan Amanah juga turut bertanding. Kalau Amanah punya undi campur dengan Parti Keadilan, PKR, ruang bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional, saya nampak bahawa di Terengganu tu besar kemungkinan saudara, PAS boleh dapat bertahan sekitar dalam 12 kursi je. Saudara boleh rekod saudara, saya tak mau balik, saya cuma bagi tahu Kelantan memang sukar, tapi Terengganu ada ruang. Tetapi asalkan yang diharapkan oleh warga Terengganu adalah faktor calon. Memang rakyat di Pantai Timur sekarang ni mereka sedang menanti siapakah calon yang akan diturunkan. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan dapat menghayati sebaik mungkin calon-calon yang mau diturunkan, biarlah atas kehendak wakil atau kehendak ahli pelakat akal umbi saudara. Jangan kita bermain dengan kata-kata. Edi Tahir apa cerita Edi Tahir? Saudara Kumat Kamit, jadi UMNO BM bakal jadi kingmaker lagi. Saya melihat ada ruang. Saudara, saya satu je saudara. Soal saudara nak kata apa yang, saya bukan ramalan, saya berdasarkan kepada fakta saudara. Anda bercakap mengikut emosi. Saya selalu berpesan pada teman-teman, bila kita nak membuat analisa, jangan melakukan analisa itu mengikut perasaan. Letakkan fakta di situ. 1+2 dia tak lari, saudara, tetap 3. Buat macam mana pun, dalam analisa politik, 1+2 tetap 3, saudara. Dan saya melihat sekarang ini, khususnya di Pantai Timur, rakyat dahagakan pembangunan. Rakyat dahagakan satu sentuhan yang sekian lama. Dan orang Terengganu ni pula, kalau mengikut fakta-fakta dulu, mereka akan merubah tiap-tiap 2 penggal. Dan sekarang ni, musim, memang sedang orang kata, kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil musim panen lah.
Musim untuk menuai keyakinan rakyat di Terengganu. Di Kelantan, warga UMNO kena bekerja habis-habisan, bekerja kuatlah saudara. Isu memang ada isu. Tetapi ruang waktu undi BN dengan Pakatan Harapan melebihi undi Perikatan Nasional, itu memang benar. Itu memang benar. Dan sekeandainya PAS memberi kawasan untuk kepada calon daripada PN, walaupun mereka menggunakan lambang PAS pun, saya yakin pengundi kali ini lebih bijak. Sebab mereka tahu, kerana saya dipahamkan kes-kes akan meledak dalam masa seminggu dua lagi. Hari ini pun sudah ada pun, dah mula pun dibicarakan dan akan dibicarakan lagi. Macam ketua perangan dan sebagainya. Satu persatu akan terbuka, akan terdedah. Saudara Puan Marinah Ahmad Aris, jangan kita ikut perasaan. Kita mengikut data. Saya bagi tahu saudara sebab 6 malam dulu, tiap-tiap hari saya memberi data satu persatu, jumlah undi dan sebagainya. Jadi untuk malam ini saya buat untuk 3 buah negeri. Saya round up kan di mana keadaannya yang boleh. Macam saya katakan, untuk negeri Kedah, ruang itu ada. Tapi kena terpulang pada calon. Salah calon, sekali lagi Kedah terterak. Begitu juga di Kelantan. Kelantan dalam keadaan kesukaran, kalau kena pada calonnya dan tidak berlaku cah keting, maka ada ruang. Tapi bila ada cah keting, kita cemburu-mencemburui, saudara, dan juga hanya mengharapkan taburan wang ringgit, ini sukarlah di Kelantan. Tetapi di Terengganu, memang mereka mahu menantikan perubahan. Cuma mereka mengatakan bahawa yang penting adalah calon. Calon kena sekali room. Sebab Terengganu ni pula dia punya cara mereka pola-pola pengundian di Terengganu, saudara, dia bukan berikut kawasan. Dia main serentak. Sebab itu saya katakan apa saja signalnya ada di Kemaman. Signal ada di Kemaman. Kalau di Kemaman, air putih, cukai, Ajir dan sebagainya, kalau di situ menang, maka Terengganu akan menang. Itu pandangan saya, saudara. Kita mesti bersetuju. Untuk tidak bersetuju, insyaAllah besok saya akan cuba ulas 3 negeri lagi, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Jumpa lagi, saudara. Selamat Hari Raya. Kalau anda masih memandu, pandu kereta baik-baik. Dan besok kalau nak sembelih tu, pastikan ikat kaki lembu tu baik-baik. Jangan sampai kita pula kena sepak di lembu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.